Apa, abang? Mainlah dekat sikit. Hai, janganlah malu. Mainlah dekat sikit. Saya ni sibuk. Duk bersiap 27 hari bulan Julai. Tuan-tuan sedia maklum, 27 hari bulan Julai ni hari membuang undi pilihan raya yang pertama di dalam Persekutuan Tanah Melayu. Kalau sekiranya tuan-tuan dah daftar nama tuan-tuan sebagai pengundi, jangan lupa boleh mengundi calon-calon yang tuan-tuan suka. Pilihan Raya Buku Teks Sejarah Bab 8 Tingkatan 4. Persoalan kajian. Pilihan raya diadakan untuk membolehkan rakyat memilih wakil membentuk kerajaan. A. Latar belakang pilihan raya pertama di negara kita. B. Menjelaskan latar belakang penubuhan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. C. Memerihalkan proses pilihan raya di Sabah pada tahun 2020. Dan D. Menghuraikan kepentingan proses pilihan raya yang telus dan adil. Objektif kajian. A. Saya dapat menghuraikan latar belakang pilihan raya pertama di negara kita. B. Saya dapat menjelaskan latar belakang penubuhan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. C. Saya dapat memerihalkan proses pilihan raya di Sabah pada tahun 2020. Dan D. Saya mengetahui kepentingan perkongsian kuasa dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Seterusnya, kaedah kajian. Yang pertama, analisis dokumen. Kedua, melawat tapak kajian. Ketiga, internet. Dan keempat, pemerhatian. Laporan kajian. Latar belakang pilihan raya pertama di negara kita. Pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 yang pertama diadakan ialah pada 27 Julai 1955. Dalam pilihan raya ini, parti yang mengambil bahagian ialah Parti Perikatan, iaitu Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO, Persatuan Cina Semalaya MCA dan Kongres India Semalaya MIC. Parti Perikatan telah berjaya memenangi 51 daripada 52 buah kerusi yang dipertandingkan, manakala satu lagi kerusi telah dimenangi oleh PAS. Berikutan daripada itu, Parti Perikatan telah berjaya membentuk sebuah kerajaan dengan Tengku Abdul Rahman, iaitu selaku pemimpin Parti Perikatan, telah dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada 1 Februari 1954, Jawatan Kuasa Pilihan Raya telah dibentuk untuk mengkaji hal ehwal pilihan raya yang akan dijalankan. Jawatan Kuasa Pilihan Raya ini mengeluarkan dua bentuk nyata susunan MPP yang dinamakan bentuk A dan bentuk B. Tunku Abdul Rahman dan Parti Perikatan memilih bentuk A, manakala Jawatan Kuasa Pilihan Raya memilih bentuk B. Pada 21 April 1954, Tunku Abdul Rahman, Tan Cheng Lock, T.H. Tan, dan Dato' Abdul Razak Husin berangkat ke London untuk menentukan 3/5 bilangan anggota MPP. Pada 14 Mei 1954, Tunku Abdul Rahman telah mengadakan rundingan dengan Oliver Lyttelton, setiausaha tanah jajahan British di London. Namun rundingan tersebut gagal. Akhirnya, bilangan ahli MPP yang dipilih melalui pilihan raya ialah 52 orang. Pada 18 Ogos 1954 hingga 19 Ogos 1954, Rang Undang-Undang Pilihan Raya Persekutuan Tanah Melayu diloloskan supaya pilihan raya persekutuan diadakan. Proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Yang pertama, Suruhanjaya Penentuan Sempadan Kawasan ditubuhkan dan berjaya membentuk 52 kawasan pilihan raya pada 26 April 1954. Pada Ogos 1954 pula, rang undang-undang diluluskan bagi membolehkan pilihan raya diadakan. Ketiga, pendaftaran pengundi mulai 18
19 Oktober 1954 di seluruh tanah Melayu, manakala di Terengganu bermula 29 Oktober 1954. Berikut merupakan syarat untuk menjadi pengundi dan syarat untuk menjadi calon. Keempat, penamaan calon pada 15 Jun 1955. Kelima, kempen pilihan raya selama 45 hari. Keenam, mengundi pada 27 Julai 1955. Ketujuh, parti undi dibawa ke pusat pengiraan undi dan proses pengiraan undi dilakukan, dan akhir sekali, pengumuman keputusan. B. Menjelaskan latar belakang penubuhan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Gambar di bawah menunjukkan gambar bangunan Suruhanjaya Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah ditubuhkan pada 4 September 1957 mengikut perkara 114 Perlembagaan Persekutuan. Suruhanjaya mempunyai kuasa melakukan persempadanan semula dengan mengkaji kawasan-kawasan pilihan raya setiap tidak kurang dari 8 tahun, menjalankan urusan pendaftaran pemilih dan daftar semakan pemilih serta mengawal kelancaran pilihan raya seperti yang ditetapkan. Anggota-anggota Suruhanjaya pula dilantik oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Anggota Suruhanjaya mestilah meletakkan jawatan secara sukarela setelah mencapai umur 65 tahun. Pada awal penubuhan, SPR terdiri daripada seorang pengerusi dan 2 orang ahli. Pengerusi SPR yang pertama ialah Datuk Dr. Mustafa Al-Bakri Hassan bersama dengan 2 ahli yang lain iaitu Tuan Lee Ewe Boon dan Tuan Jit Singh. Bagi melaksanakan fungsinya, SPR menubuhkan sebuah jabatan sekretariat yang diketuai oleh seorang setiausaha yang juga bertindak sebagai ketua pegawai pentadbir Suruhanjaya Pilihan Raya. Antara fungsi-fungsi SPR ialah membuat kajian dan persempadanan semula bahagian-bahagian pilihan raya parlimen dan negeri, menjalankan urusan pendaftaran pemilih dan semakan daftar pemilih, mendaftarkan warga negara yang layak, menjalankan pilihan raya umum ke Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri, serta menjalankan pilihan raya kecil. Seterusnya, mengadakan pilihan raya ke atas kawasan parlimen dan TUN serta mengelola pilihan raya, dan akhir sekali mengumpul maklumat mengenai kawasan baru. C. Memerihalkan proses pilihan raya di Sabah pada tahun 2020. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR telah menetapkan 26 September sebagai tarikh pilihan raya negeri Sabah PRN. Hari penamaan calon pula ditetapkan pada 12 September manakala hari mengundi awal pada 22 September. Tempoh berkempen yang ditetapkan adalah selama 14 hari bermula selepas pengisytiharan calon yang bertanding sehingga jam 11.59 malam 25 September. Sebanyak 64 pusat penamaan calon dan pusat perjumlahan rasmi undi digunakan, manakala 741 pusat mengundi membabitkan 2.540 tempat mengundi dan 56 pusat mengundi. Jadual tersebut menunjukkan parti-parti yang bertanding di Sabah. Antara pusat mengundi yang digunakan ialah SMK Bandaraya Kota Kinabalu. Gambar tersebut menunjukkan persediaan untuk kempen pilihan raya. Seperti dalam gambar tersebut, kawasan di sekitar SMK Bandaraya dipenuhi dengan bendera pelbagai parti. Dr. Azmi Syarum, iaitu Timbalan Pengerusi SPR, telah menjelaskan bahawa pihaknya akan menghantarkan pengundi bagi memudahkan pengundi mengetahui maklumat pengundian. Hal ini membantu dalam penjarakan fizikal di pusat mengundi bagi mengelakkan penularan COVID-19. D. Menghuraikan kepentingan proses pilihan raya yang terus dan adil. Proses pilihan raya yang terus dan adil penting kerana amalan demokrasi akan terpelihara. Selain itu, membentuk sebuah kerajaan yang berdaulat dan memastikan kerajaan yang akan mentadbir negeri tersebut merupakan pilihan rakyat. Seterusnya, membolehkan rakyat memilih kerajaan yang berwibawa dan akhir sekali, memastikan pilihan raya dijalankan secara adil. Rumusan. Setelah menjalankan kajian ini, saya mendapati bahawa sistem pilihan raya hendaklah dijalankan secara adil dan penuh ketelusan bagi menjamin kestabilan politik.
Sebagai rakyat Malaysia, saya menyadari betapa pentingnya kebijaksanaan memilih pemimpin yang berwibawa dan berpengetahuan tinggi. Saya juga telah sedar betapa pentingnya pendidikan menjamin keamanan sesebuah negara. Sumber rujukan ketika saya menjalankan kajian kes ini ialah buku, televisyen dan internet.